أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memohon kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dijentikan hati-hati iman kita ini untuk bersama-sama dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dapat mempertingkatkan keimanan kita, dapat meningkatkan kepercayaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu wujud, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu akan membantu, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberi pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dah 23 hari saya akan sentuh berkaitan dengan isu Taufan Al-Aqsa. Kalau dah disentuh tak apa, tapi saya nak sentuh juga pada malam ini insya-Allah berkaitan dengan Taufan Al-Aqsa ataupun peperangan yang sedang berlaku di antara tentera rakyat Palestin dengan IDF, Israel Defense Force, yang dibantu oleh Delta Force yang mana datangnya daripada Amerika Syarikat. Itu satu. Kemudian yang keduanya, saya akan relatekan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadnakum bi amwal wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa iza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tadbira. Ayat ini 4 hingga 8 surah Al-Isra. Selalunya Asatizah akan membacakan surah Isra ayat yang pertama, subhanallazi asra bi'abdihi ila al-akhir, tapi jarang disentuh ayat 4 hingga ayat 8. Jadi saya minta kepada Asatizah selepas ini untuk Isra dan Mi'raj kena juga sambungkan ayat 4 hingga ayat 8 ini tentang janji Allah Subhanahu wa taala tentang kerosakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebanyak 2 kali. Okey tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu kita kena melihat kenapa peperangan Taufan Al-Aqsa ini berlaku. Itu satu. Adakah boleh tentera Brigade Izzuddin Al-Qassam itu, tentera rakyat Palestin itu memulakan serangan terlebih dahulu? Soalan saya, boleh ke tidak? Saya tanya tuan-tuan ni, boleh ke tidak? Kenapa boleh? Soalan saya, kenapa boleh? Sebab ada di kalangan umat Islam yang menyatakan bahawa kalau yang memulakan serangan, kan, rakyat ataupun tentera-tentera rakyat Palestin ini yang memulakan serangan, maka berlakulah serang balas yang dilakukan oleh IDF sehingga 7,000 orang sekarang ini telah pun syahid. Dan 7,000 orang telah pun syahid. Yang memulakan serangan itu adalah para pejuang. Tuan-tuan, ini orang-orang yang tidak menelusuri apa yang berlaku dekat bumi Palestin selama 75 tahun. Tidak mahu untuk nak mengkaji kenapa peperangan ini dimulai oleh
para pejuang daripada bumi Palestin. Sebelum itu, saya nak tanya tuan-tuan, pernah tak Rasul SAW melakukan ofensif terlebih dahulu? Dari sudut sirah Nabi Muhammad, pernahkah Rasul melakukan ofensif, bukannya defensif? Maknanya Rasulullah menyerang terlebih dahulu, bukannya defensif, bukannya mempertahankan diri. Pernah tidak? A pernah, B tak pernah. Tuan-tuan nak jawab apa? A betul, pernah. Bila berlaku? Okey. Kita tengok sejarah Rasul SAW. Tahun pertama hijrah, tahun kedua hijrah, 3, 4, 5 dan 6, Rasulullah tidak melakukan ofensif. Rasulullah tidak menyerang, tetapi Rasul defensif, hanya bertahan dekat bumi Madinah dan juga sekitar bumi Madinah. Maka perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq ataupun peperangan Ahzab, perang pertama tahun 2 hijrah, 3 hijrah, 4 hijrah ini, Rasulullah SAW defensif, bertahan daripada serangan orang-orang musyrikin daripada Mekah dekat Madinah. Betul tak? Macam itulah keadaannya. Macam itulah keadaannya. Tetapi selepas tahun 6 hijrah, Rasul SAW memulakan ofensif, mula menyerang. Sebab apa? Pada waktu itu Rasul SAW mempunyai kekuatan, Rasul mempunyai, orang kata, persiapan. Dan Rasul SAW menilai situasi yang berlaku selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah tahun 6 hijrah. Pada waktu itu musuh-musuh daripada orang-orang musyrikin Mekah telah membuat perjanjian Hudaibiyah dengan Nabi. Mereka tak nak lawan Nabi. Maka pada waktu itulah Nabi memulakan langkah ofensif, mula menyerang. Maka perang Tabuk, perang Mu'tah, perang Hunain, Fathu Mekah, itu adalah langkah ofensif. Langkah Rasul SAW mula menyerang. Bukan lagi defensif. Maknanya selepas tahun 6 hijrah. Jadi isunya sekarang ni, Rasul SAW telah pun membuat satu indikator nak serang boleh, tetapi dengan persiapan-persiapan yang jitu. Maka itulah yang berlaku terhadap Rasul SAW. Berlaku kepada sekarang ini Taufan Al-Aqsa, ada beberapa perkara sehingga serangan ini dilakukan, dan ianya bertepatan pada peristiwa 6 hingga 25 Oktober 1973. Tuan-tuan dah lahir belum? 1973 dah lahir. Apa yang berlaku 6 hingga 25 Oktober? Peperangan peperangan betul. Saja tuan-tuan dengan sejarah saja kan, biasa kan. Ustaz Nazri ni ngajar tapi tanya orang buat apa kan. Orang ngajar lah, buat apa nak tanya orang. Peperangan Israel dengan Mesir, gabungan 3 buah negara, Mesir, Syria dan Jordan, melakukan serangan ke atas Israel. 6 hingga 25 Oktober dinamakan Perang Ramadan. Dinamakan Perang Ramadan. Kubu Badlif, yang ni tuan-tuan selalu saya sebut, kubur Badlif yang berada dekat Sinai, Mesir itu, yang dikatakan tidak akan dapat ditembusi oleh mana-mana senjata, berjaya ditembusi oleh tentera-tentera Mesir pada waktu itu. Dan Bukit Golan yang selama ini dikuasai oleh IDF, oleh Israel Defense Force, telah pun berjaya dirampas kembali oleh Syria. Tuan-tuan, 6 hingga 25 Oktober Perang Ramadan. Dan Anwar Sadat yang akhirnya mati dibunuh oleh rakyatnya sendiri kerana melakukan perjanjian Camp David, normalisasi kata ceritanya ya, normalisasi dengan Israel pada tahun 1978, akhirnya mati dibunuh. Dia telah pun menguasai serangan tersebut. Masa itu dia menjadi presiden Mesir, dan akhirnya tentera-tentera Israel kalah. Maknanya apa tuan-tuan? Israel pernah kalah. Dan sekarang ini yang sedang berlaku. Para pejuang dekat bumi Palestin orang kata merancang, bukan hanya sehari 2 hari, tidak. Mereka sudah pun lama merancang sebagaimana
perang Ramadan 2 tahun, 3 tahun lamanya mereka merancang, bermula tahun 1971, dan para pejuang dekat bumi Palestin mula merancang 3 tahun, 4 tahun untuk nak memulakan serangan ke atas Israel. Sebab apa? Yang pertama tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam, masjid yang sewajibnya, seharusnya, semestinya kita lawati. Dan seterusnya, kiblat pertama umat Islam, masjid yang kedua dibina oleh Nabi Adam AS, selalu dicemari oleh para pendatang haram Yahudi. Mereka masuk ke Masjid Al-Aqsa, kemudian yang mereka melakukan ritual ibadat Yahudi di dalamnya maupun di luar. Di luar itu sentiasa, terutamanya dekat kawasan ratapan menangis, tembok ratapan menangis, ataupun di luar tu adalah tembok buruk. Di dalamnya tembok buruk, di luar sudah pun dijadikan tempat ratapan mereka menangis. Saya rasa yang ada ke depan saya dah pernah pun pergi, ada yang dah pernah pergi pun ke Masjid Al-Aqsa. Ada yang dah pernah pergi tak? Kalau dah pernah pergi, nampak dia punya gambarannya. Itu yang pertama, pencemaran demi pencemaran. Yang keduanya tuan-tuan, tahun 2023 sahaja, bermula Januari hinggalah 6 Oktober 2023, seramai 200 orang dibunuh, tangkap, ditahan, dimasukkan ke dalam penjara. Dan tahun 2023 yang ditahanlah, tahun 2023 dah 200 orang dibunuh oleh rejim Zionis. Bukan sikit-sikit orang nyawa tuan-tuan ya. Dan yang ketiganya tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan dengar tahun 2011 Ghilat Shalit? Baca sejarah balik Ghilat Shalit. Siapa dia Ghilat Shalit? Seorang prebet tentera IDF yang berjaya ditangkap oleh pejuang dekat bumi Palestin. Ghilat Shalit tahun 2011, ditahan tahun 2006, ditahan tahun 2011 dilepaskan, tetapi dengan syarat ditukar tawanan. Aku tukar satu prebet, para pejuang orang Palestin berjaya membebaskan 1,000 orang yang ada di dalam tahanan Israel pada waktu itu, tahun 2011. Seorang prebet ni tuan-tuan, macam mana Allah dia? Tanya tentera, prebet ni orang yang baru keluar daripada pusat latihan, daripada pusat sedar dekat Polisem tu, yang boleh hanya tahun baru 6 bulan, orang kata 6 bulan belajar tentera dan sebagainya, keluar prebet. Ini salah soalan macam tu. Tapi tahun tersebut, tahun 2011, seorang tentera berpangkat prebet berjaya ditukar 1,000 tawanan. Masya Allah. Bayangkan sekarang ni ada berapa tawanan yang ditangkap oleh para pejuang? Direkodkan sekarang ni 250 orang. 250 orang. Yang tentera bukannya pangkat-pangkat prebet, tetapi komander-komander berpangkat lieutenant, berpangkat brigadier general dan sebagainya lagi. Jadi tuan-tuan, ini satu kebangkitan. Dan yang keempatnya, orang dunia Islam, umat Islam dah mula sejuk dengan isu Palestin. Tak mahu cakap, hatta saya sendiri dah mula sejuk tengok dekat Telegram tentang isu Palestin. Asyik kena saja kan. Kita rasa Akbar. Maka disebabkan kesejukan itu, ada beberapa buah negara yang melakukan normalisasi dengan Israel. Tuan-tuan dan puan-puan mesti maklum, kalau dulu tahun 1978 Mesir, tahun 2015 Jordan, dan yang terakhir ini ada 4 buah negara yang bersetuju untuk bernormalisasi, dikotai oleh UAE, Bahrain, Morocco dan juga Sudan. Sudah pun menandatangani perjanjian normalisasi, dan seterusnya akan diikuti oleh Arab Saudi. Kalaulah Arab Saudi melakukan normalisasi, ini merupakan satu, bagi saya tuan-tuan ya, Allah Akbar. Tak boleh nak cakap apa, tak boleh nak cakap apa. Penjaga kepada masjid ini tiba-tiba melakukan normalisasi dengan orang yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para nabi.
termasuk Nabi Daud alaihissalam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Okey, tuan-tuan. Jadi dengan sebab itulah pada 7 Oktober dilakukan serangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Syekh Ahmad Yasin. Siapa dia Syekh Ahmad Yasin? Pengasas kepada Hamas. Seorang yang cacat anggota dia, tetapi butiran hikmah yang keluar daripada mulut dia mendijiwai oleh para pemuda pada waktu itu. Akhirnya mewujudkan intifadah. Jadi menurut Syekh Ahmad Yasin ada 3 fasa kebangkitan. Okey, fasa yang pertama tahun 1948. Dia fasa ni 40. Tak tahulah tuan-tuan umur 40 ni, dan 40 tahun ni memang ada disebut di dalam Al-Quran. Dan pepatah bahasa Inggeris pun ada kata life began at 40. Itu pepatah dia. Tapi Syekh Ahmad Yasin beritahu 40 tahun pertama tahun 1948 hingga tahun 1987. Itu adalah fasa Nakbah, fasa malapetaka yang terpaksa dihadapi oleh orang-orang Palestin. Tuan-tuan pun sedia maklum siapa dia Syekh Ahmad Yasin, pengasas Hamas, dan akhirnya walaupun cacat tuan-tuan, dia syahid dibom oleh tentera-tentera IDF, oleh tentera-tentera Zionis sewaktu keluar daripada masjid selepas solat subuh dekat Gaza. Tuan-tuan, Gaza ni Imam Syafi'i lahir kat situ. Sebab saya baru ni saya berkata Imam Syafi'i lahir kat Gaza. Betul ke Ustaz? Betul. Imam Syafi'i lahir dekat Gaza. Imam Syafi'i lahir dekat Gaza. Itu sebabnya penduduk Gaza bermazhabkan Syafi'i. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke sana, ke Gaza dengan tepi barat berbeza ya. Jauhnya jaraknya 80 km. Kalau tuan-tuan pergi ke Gaza pada hari Jumaat, kita buat subuh, kita baca apa? Surah Sajadah. Surah Sajadah. Di sana baca surah Sajadah rakaat pertama, surah Al-Insan rakaat kedua. Qunut baca macam biasa. Dekat Gaza. Jadi mereka ni bermazhabkan mazhab Asy-Syafi'i. Macam kita. Sebiji tuan-tuan. Bila saya pergi ke sana solat subuh pada hari Jumaat, Masya Allah. Dan yang datang solat subuh, minta maaf cakap tuan-tuan, bukannya yang veteran macam saya macam tuan-tuan. Yang datang solat subuh para pemuda-pemuda mereka. Ini kehebatan mereka. Jadi tuan-tuan, Syekh Ahmad Yasin ini berkata tahun 1948 hingga tahun 1987 adalah fasa Nakbah. Fasa di mana orang-orang Palestin ditindas, fasa di mana orang-orang Palestin dizalimi, dipenjarakan dan sebagainya lagi. Tetapi fasa yang terusnya tahun 1948 menurut Syekh Ahmad Yasin hingga tahun 1987 hingga tahun 2027 itu adalah fasa intifadah. Fasa intifadah maknanya bermulanya perlawanan, bermulanya penentangan, dan ini sudah pun dimulai. Kalau tahun 2021 tuan-tuan, peperangan yang berlaku disebabkan kerana tebing barat yang jauh daripada Gaza ditindas dekat Sheikh Jarrah, orang-orang Gaza melakukan serangan ke atas Tel Aviv dengan melepaskan roket-roket. Dan sekarang ini tahun 2023, sekali lagi bila Masjid Al-Aqsa dicemari, maka para pejuang dekat bumi Gaza melakukan serangan. Jadi tuan-tuan, tahun 1987 hingga tahun 2027 adalah fasa di mana intifadah, kebangkitan orang Palestin dan disertai oleh dunia. Tuan-tuan boleh bayangkan ya, dulu Al-Azhar, fatwa Al-Azhar tidak memihak kepada pejuang. Dulu tuan-tuan baca fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Universiti Al-Azhar. Tetapi sekarang ni fatwa yang dikeluarkan oleh Universiti Al-Azhar amat berbeza sekali dengan apa yang dikeluarkan sebelum-sebelum ini. Menyokong penuh apa yang dilakukan oleh para pejuang. Itu satu. Kalau dulu masyarakat dunia tidak
melakukan demonstrasi yang begitu besar hanya sekumpulan kecil, tetapi sekarang ini hampir seluruh dunia, hampir seluruh dunia termasuk daripada kita, melakukan solidariti ke atas bumi Palestin. Jadi tuan-tuan dan puan, intifadah kebangkitan ini akan berlanjutan hingga tahun 2027. Tahun 2027 menurut Syekh Ahmad Yassin yang syahid itu, dan seterusnya adalah fasa tahrir, fasa pembebasan Masjid Al-Aqsa. Maka beruntunglah kita kalau kita termasuk dalam orang-orang yang berjaya, orang-orang yang menyumbang, orang-orang yang bersimpati, orang-orang yang mendoakan kepada pembebasan Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, dalam hadis Rasulullah SAW, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan kelengkapan perang, dia tak pergi berperang tapi mempersiapkan, faqad ghaza, orang itu pun mendapat pahala seperti mana orang pergi berperang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, fasa yang seterusnya ini tuan-tuan, tahun 2027, tahun 2004, tahun 2007 hingga seterusnya, fasa itu bukan lagi fasa hanya faktor kemanusiaan saja. Kena ingat kat situ. Bukannya fasa kasihan saja, ataupun fasa orang kata kita hanya kasihan saja. Tidak. Kita kena berbuat sesuatu supaya fasa ini fasa tahrir, pembebasan Masjid Al-Aqsa. Buktinya apa tuan-tuan? Dimitoskan bahawa tentera-tentera IDF adalah tentera yang terkuat. Ada 5 terkuat di dunia ini. Bilangan tentera IDF ataupun Israel Defense Force ni ada 169,000 orang yang kata anggota tetap. 169,000 orang. Yang simpanan ataupun wataniah kita ni hampir 440,000 orang. Ramai. Kita tak sampai seramai itu. Hatta anggota tetap kita pun tak seramai itu tuan-tuan. Dan kelengkapan persenjataan yang dimilikinya hebat-hebat, dahsyat. Dimitoskan, susah untuk dikalahkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sehingga sekarang tentera IDF belum lagi boleh masuk ke Gaza dengan menggunakan invention secara darat. Maknanya peperangan dengan darat. Sebab kemenangan sesuatu peperangan bukan dinilai dengan udara, bukannya dinilai dengan laut. Kemenangan sesuatu peperangan dinilai dengan darat. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hebatnya para pejuang, dia mengkaji musuh. Kita pun tuan-tuan nak menilai, nak menyerang orang, kena tahu kelemahan musuh. Kena tahu kelemahan musuh. Musuh pandai kungfu, kita pun kena pandai kungfu juga. Musuh pandai taekwondo, kita pun kena pandai taekwondo, kena tahu juga. Jangan pula musuh ada taekwondo black belt, kita yellow belt. Tak boleh lah. Kita kungfu kalah. Tapi kalau ada taekwondo yellow belt disertai dengan silat hang tuah ke silat aturan cinta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah SWT sekalian, para pejuang dekat bumi Palestin dah menilai apa kelemahan yang dimiliki, contohnya oleh Iron Dome, senjata yang dimiliki oleh rejim Zionis. Iron Dome tu, tuan-tuan pun sedia maklum, setiap peluru berpadu yang dikeluarkan oleh Iron Dome untuk menangkis roket-roket para pejuang, satu peluru berpadu yang dimiliki oleh tentera-tentera IDF, satu peluru berpadu harganya harganya 50,000 USD. Satu kali dengan ringgit bersamaan berapa tuan-tuan? Hampir 230,000, hampir 250,000 lah, lebih kurang 50,000 USD. Satu peluru berpadu. Roket yang dimiliki oleh para pejuang dari bumi Gaza Palestin, harganya paling mahal 800 USD. Bersama berapa tuan-tuan? Lebih kurang berapa? 8,000 kan? 4,000. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan.
Paling mahal pun $1,000, paling mahal pun roket-roket yang dimiliki oleh pejuang. Jadi tuan-tuan, perbelanjaan yang dikeluarkan oleh rejim Israel untuk perang ini bukannya sikit, tetapi mengambil jumlah yang begitu banyak, berbilion satu hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila roket-roket dilepaskan oleh para pejuang dengan jumlah yang banyak sekaligus, 5,000 roket Iron Dome yang dimiliki oleh tentera IDF tak mampu untuk nak menangkis. Ini di antara kelemahan Iron Dome. Walaupun canggih, berjaya diketahui kelemahannya oleh para pejuang. Itu satu. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, dulu semasa komunis menguasai bermaharajalela dekat negara kita dulu, tentera-tentera kita buruh komunis dekat hutan tiba-tiba hilang. Buru-buru hilang sampai tahap kita kata tu mereka memiliki ilmu gaib. Buru-buru ni dekat dalam hutan tu hilang. Rupanya bukan hilang, tapi macam mana tuan-tuan? Mereka masuk ke dalam terowong-terowong yang mereka bina di hutan belantara itu. Jadi sekarang ni tuan-tuan, begitulah keupayaan para pejuang dekat bumi Palestin ini. Terowong-terowong ini memang berselerak di bawah sana. Walaupun IDF mendakwa sudah pun memusnahkan hampir 150 terowong, tetapi insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak lagi terowong-terowong yang boleh digunakan. Dan ianya amat ditakuti oleh tentera-tentera darat IDF. Itu sebabnya sampai sekarang 2 kali mereka nak masuk ke Gaza, tetapi dua kali itu mereka gagal. Dua kali mereka gagal. Kerana apa? Tuan-tuan tengok dekat Telegram, tuan-tuan dekat YouTube pun ada, dekat WhatsApp pun ada, bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh para pejuang dengan memiliki senjata Al-Yasin. Senjata Al-Yasin yang digunakan untuk menembak kereta-kereta kebal yang dimiliki oleh rejim Zionis. Terbaru Abu Ubaidah bagi tahu seorang tentera pejuang rakyat Palestin ini mampu menghapuskan 3 buah kereta kebal. Seorang pejuang bumi Palestin mampu menghapuskan 3 buah kereta kebal. Tuan-tuan bayangkan. Itu saya nyatakan tadi, pertolongan Allah ini akan dekat kepada hamba-Nya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Anfal ayat 9. Dalam surah ini Allah nyatakan bagaimana Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah untuk membantunya dalam perang Badar. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan bi alfin minal malaikati murdifin, dengan 1,000 malaikat. Tuan-tuan, menurut tentera-tentera IDF yang bertembung dengan para pejuang dekat Gaza, mereka bertembung dengan ghost, 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 hantu. Sama ada hantu itu adalah para pejuang itu sendiri ataupun tidak, mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya membantu para pejuang dekat bumi Palestin. Sebab tuan-tuan, mereka adalah barisan hadapan, merupakan golongan ribat, golongan yang mempertahankan, golongan yang mewakili umat Islam seluruh dunia. Jadi amat malam, sebab ada di kalangan ustaz-ustaz ni pun kata macam-macam kepada para pejuang dekat bumi Palestin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kembali kepada surah Al-Isra yang saya baca tadi. Sedikit tuan-tuan ya. Nanti kalau ada masa saya akan sambung lagi. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan doakan saya insyaAllah saya akan pergi ke Lebanon 2 hari bulan untuk nak tengok malam bahasa saya. Jadi doakan supaya sama-sama kita kata doakan Palestin dibebaskan, Palestin ini dapat diredakan dan akhirnya kemenangan milik umat Islam. Allah nyatakan wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain. Mereka melakukan kerosakan 2 kali. Dah nyata dah. Orang Bani Israel ini melakukan kerosakan 2 kali. Jadi para ulama menafsirkan
Apa dia kerosakan kali pertama dan apa dia kerosakan kali kedua? Kalaulah orang Bani Israel ini melakukan kerosakan kali pertama, kali kedua, di mana? Bila? Yang ni yang berlakunya pandangan-pandangan yang berbeza. Kalau menurut tafsir At-Tabari, tuan-tuan tengok buku tafsir At-Tabari, kerosakan kali yang pertama yang dilakukan oleh Bani Israel itu zaman dulu, sehingga akhirnya mereka melakukan kerosakan. Raja Najbanda ataupun orang panggil apa, datang dan menghapuskan, menghalau keluar mereka. Itu kerosakan kali pertama. Tetapi saya tak ambil yang tu, sebab di dalam Al-Quran dinyatakan ibad. Hamba Allah ini dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba. Istilah hamba ini tuan-tuan, ianya merujuk kepada hamba yang beriman kepada Allah. Kalau di dalam Al-Quran ada perkataan ibad, ianya merujuk kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka ditafsirkan oleh Mustafa Al-Khalil, seorang ulama daripada Jordan, mengatakan bahawa kerosakan kali pertama yang dilakukan oleh orang yang Bani Israel ini ialah pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kerosakan? Contohnya tuan-tuan, kerosakan dari sudut akidah. Mereka mencampur adukkan cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita yang tidak benar di dalam kehidupan masyarakat Arab. Okey, itu satu. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, mereka ni hidup dalam keadaan, kata senang cerita, asyik menjadi batu api, adu domba, khususnya dekat Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu ketika seorang Yahudi bernama Qas, dalam kitab Al Maktum ada ceritanya, dia lalu ada Aus dan Khazraj, pemuda Aus dan Khazraj sedang bersembang baik. Sembang Aus dan juga Khazraj ni tuan-tuan, sebelum kedatangan Rasulullah ke Yasrib ataupun ke Madinah, tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, mereka ni selalu bergaduh. Jadi orang Yahudi ni lalu tengok Aus dan juga Aus dan juga Khazraj, pemuda Aus dan juga Khazraj ni sedang sembang, bergurau sedar dan sebagainya lagi. Lalu orang Yahudi ini mengupah seorang yang lain, cucuk mereka dengan mengingatkan mereka tentang sejarah nenek moyang mereka dulu, tentang peperangan Mu'az, tentang apa yang dilakukan oleh nenek moyang, kehebatan nenek moyang mereka berperang dan sebagainya lagi. Akhirnya Aus dan juga Khazraj nak bergaduh balik, walaupun pada waktu itu mereka telah pun dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dan digelar golongan Ansar. Kalau tidak ada campur tangan Rasul SAW, Aus dan juga Khazraj akan bergaduh tuan-tuan. Disebabkan kerana apa? Seorang Yahudi yang menjadi batu api tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu di antaranya. Dan kita semua maklum, Aus dan juga Khazraj sebelum kedatangan Rasulullah sentiasa berperang, dan yang membekalkan senjata adalah orang Yahudi yang ada dekat Madinah pada waktu itu. Dan semua kita maklum, orang Yahudi mengamalkan sistem riba dalam muamalah mereka. Kepada orang lain dia amalkan riba, kepada sesama mereka tidak diamalkan riba. Dan akhirnya tuan-tuan, bila Rasul berhijrah ke Madinah, adanya piagam Madinah, Qainuqa, Nadir, Quraizah, semuanya melanggar perjanjian tersebut. Inilah kemuncaknya, sehingga akhirnya Rasul SAW menghalau keluar mereka daripada Madinah, berkumpul dekat Khaybar. Kemudian yang daripada Khaybar tahun 6 Hijrah, mereka dihalau keluar daripada bumi Madinah terus. Siapa yang pergi umrah, elok pergi ke Khaybar, elok pergi. Sekarang visa ni visa melancong, bukan hanya Mekah dan Madinah saja, boleh pergi explore tempat-tempat lain. Carilah sejarah-sejarah tentang Nabi Muhammad SAW, terutamanya antaranya Khaybar, tempat orang Yahudi yang akhirnya dihalau keluar daripada bumi Madinah. Tuan-tuan, Rasul SAW selepas sahaja perang Ahzab, belum Rasulullah baru nak buka, orang kata buka baju dia, baju besi dia selepas pergi berperang, baru nak buka, belum sangkut lagi, Allah bagi teguran kat dia. Kenapa kamu nak berhenti berperang?
tu orang Yahudi telah pun melanggar perjanjian yang kamu meterai bersama. Maka akhirnya Rasulullah pakai balik. Maknanya belum sehari Rasulullah beristirahat, belum beristirahat lagi pun, maknanya baju perang tu baru nak dibuka, nak disambut, tetapi Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril AS perangi orang Yahudi kerana pengkhianatan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kerosakan kali pertama, dan akhirnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan mereka dihalau keluar. Tetapi Allah bagi balik, summa radadnakum bi amwal wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Allah bagi, kembalikan balik. Apa dia? Amwal, harta. Tuan-tuan, mereka memiliki harta yang banyak. Siapa dia orang Yahudi yang paling kaya kat dunia ni? Manusia yang paling kaya kat dunia ni, tuan-tuan? Keluarga Yahudi, Rothschild. Semua orang tahu. Paling kaya, yang membiayai, yang memberi dana dan sebagainya, keluarga Rothschild. Yahudi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dekat TikTok lah, wallahu alam, Pop Vatican yang pergi berjumpa dengan keluarga Rothschild ni, dia punya tunduknya, Masya Allah. Dia punya tunduk, dia punya cium tangan kepada keluarga Rothschild ni, Masya Allah. Hebatnya keluarga Rothschild ni. Dan kekayaan mereka, tuan-tuan, mereka menguasai pelbagai ekonomi dunia. Amwal wa banin, dan Allah bagi mereka ni anak pinak yang ramai. Mereka ada di mana-mana, tapi tidak ada dekat tanah Melayu. Tak ada dekat tanah Melayu. Walaupun kubur mereka ada dekat Pening, tapi tak ada dekat tanah Melayu. Kubur mereka ada di Pening, tapi sinagog mereka ada dekat Sabah. Ya, sinagog mereka ada dekat Sabah, sebab ada orang Malaysia yang beragama Yahudi. Ya, sinagog mereka ada di Sabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, waja'alna amwal wa banin wa aktsara nafira, dan Allah bagi banyak pendukung, penyokong kepada orang-orang Bani Israel. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa mereka? Penyokong-pendukung mereka tak lain tak bukan US, tak lain tak bukan EU, negara-negara Eropah, dan macam-macam lagi. Ramai yang membantu mereka, penukung, penyokong, pendukung dan sebagainya lagi. Tapi Allah kata, in ahsantum ahsantum. Allah bagi kepada kamu ni, kalau kamu buat baik, baiklah. Wa in asabtum falah. Kalau kamu buat jahat, tunggulah. Sebab Allah nyatakan, fa iza jaa wa'dul akhirah, ketika mana datangnya janji Allah yang terakhir, liyasu'u wujuhakum, hamba-hamba Allah ini akan memuramkan wajah-wajah mereka, waliyadkhulul masjid, dan mereka akan masuk ke dalam masjid, dimasukkan dalam Masjid Al-Aqsa, kama dakhaluhu awwal marrah, sebagaimana mereka masuk dulu pertama kali, iaitu pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, para sahabat yang ditarbiyah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya mereka akan kalah, tuan-tuan. Inilah fasa dia. Bagi saya, inilah fasa dia. Sama ada Imam Mahdi turun ke tak turun ke, ramai orang dalam TikTok ustaz-ustaz kata Imam Mahdi turun lah, apalah. Itu rahsia Allah bagi saya. Saya tak boleh nak kata ini adalah orang kata ataupun peristiwa yang mana Imam Mahdi turun dan sebagainya. Saya itu, bagi saya, angka-angka ni orang kata betul, kita yakin. Contoh, setiap 100 tahun ada mujaddid, dan setiap 100 tahun ada mujaddid yang sentiasa yang akan membangunkan Islam, yang memperjuangkan Islam, mujaddid ini. Tetapi sama ada tahun 2024 nanti ataupun tahun 2027 tu, Allah alam, kita tunggu saja. Siapa dia? Allah alam. Adakah Imam Mahdi atau orang lain? Tak perlu kita nak tahu, sebab itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita wajib yakin, wajib percaya bahawa ini akan berlaku. Cuma tuan-tuan, Benyamin Netanyahu berjumpa dengan Rabai Yahudi, ada dalam dekat Telegram, dekat YouTube pun ada. Rabai ini berkata, Mesiah tak turun-turun lagi. Macam mana nak turunkan, mempercepatkan turunnya Mesiah?
Maknanya mereka nak mempercepatkan turunnya Mesias. Mesias ni satu juru penyelamat kepada orang-orang Yahudi. Juru penyelamat kepada orang-orang Yahudi. Caranya macam mana? Dengan menghapuskan, membina haikal Sulaiman ataupun Solomon Temple di atas keruntuhan Masjid Al-Aqsa, maka akan turunnya Al-Masih ataupun Mesias yang merupakan juru penyelamat kepada mereka. Maknanya tuan-tuan, tiga agama samawi, Yahudi, Nasrani dan juga Islam, percaya adanya orang kata penyelamat, tapi kita yakin ia memihak kepada kita, tidak kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini yang akan tahu. Dan insya-Allah seorang pengkaji beritahu, dan insya-Allah belum sikit lagi. Seorang pengkaji beritahu, kalau kita dekat bumi Palestin 40 itu 40 terakhir tahun 2027 hingga yang seterusnya adalah fasa tahrir, dia berbeza dengan orang-orang Yahudi. Tahun 1948, tahun 1987 adalah tahun di mana mereka ni kuat. Mereka cuba membina negara mereka. Generasi awal mereka ini, bermulanya penubuhan negara haram Israel 1948 hingga tahun 1987 adalah fasa di mana mereka kuat. Mereka mempertahankan negara yang mereka bina ini. Tapi fasa 1987 hingga tahun 2027 mereka mula lembek. Tentera-tentera mereka lembek, pejuang-pejuang mereka lembek, masyarakat mereka sudah pun tak kuat dan sebagainya lagi. Tahun 2027 hingga akhirnya insya-Allah mereka lemah. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuan-tuan, janji Allah itu pasti, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dan kita bantu agama Allah, maka Allah akan bantu kita dan tetapkan aqdamakum. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita doakan kemenangan di bumi Palestin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kita daripada hamba-Nya yang sentiasa kuat dengan isu Palestin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Gaza. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.